Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hazrin bin Abdul Malik, nombor metrik 26624. Saya akan membentangkan kempen kesedaran kesihatan awam. Tujuan pembentangan ini adalah untuk melaporkan hasil kempen yang dilaksanakan oleh Unit Hal Ehwal Awam Nestle Malaysia. Program ini bertemakan Program Kesedaran Kesihatan Awam bersama Nestle di Kampung Ulu Luit, Maran Pahang, bertujuan untuk menggalakkan pemakanan sihat dan gaya hidup aktif dan langkah-langkah pencegahan penyakit berjangkit COVID-19 di kalangan penduduk setempat. Program ini telah dijalankan selama 2 hari pada 25 hingga 26 Julai 2020 dan melibatkan hampir 500 orang. Upacara perasmian pembukaan dijalankan pada 25 Julai 2020 oleh Ketua Kampung Ulu Luit Maran Pahang dan penutup pada 26 Julai 2020 oleh Pegawai Daerah Ulu Luit Maran Pahang. Kos perbelanjaan adalah sebanyak RM25,878 sahaja. Kempen adalah salah satu perkakasan dalam perhubungan awam dengan mengetengahkan model sistem terbuka perhubungan awam yang diasaskan daripada modal awam simetrik dua hala oleh Groening dan Hans. Hasil daripada program ini mendapati peranan perhubungan awam berfungsi sebagai orang tengah atau pengantara bagi organisasi dan masyarakat umum. Pelbagai strategi dan taktik komunikasi bagi mencapai matlamat perhubungan awam untuk mewujudkan perfahaman antara organisasi dengan masyarakat awam. Pengenalan. Komunikasi adalah satu kelompok individu yang saling berkait rapat antara satu sama lain dari aspek sosial, pekerjaan tugas dan minat yang khusus dan selalunya menduduki sesuatu kawasan yang boleh dikenalpasti dengan jelas. Hubungan komunikasi boleh ditafsirkan sebagai satu usaha untuk menjalinkan kemesraan dan mewujudkan satu perfahaman di antara organisasi dan komunitinya. Aktiviti perhubungan komuniti yang terancang akan mendapat meningkatkan imej korporat organisasi secara langsung, penerimaan masyarakat terhadap sesebuah syarikat atau organisasi amat penting. Visi dan misi syarikat. Tujuan Nestle adalah meningkatkan kualiti hidup dan menyumbang kepada masa depan yang lebih sihat, membentuk dunia yang lebih baik dan sihat serta memberi inspirasi kepada orang untuk hidup lebih sihat adalah cara penyumbang kepada masyarakat sambil memastikan kejayaan jangka panjang syarikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azlian Haslinda binti Ismail, nombor metrik 266891 dari kumpulan Q Kuantan. Objektif organisasi ialah bagi mengenal pasti peranan yang dimainkan oleh perhubungan awam. Adakah mereka mengabaikan atau sebaliknya mengambil berat akan tanggungjawab sosial dalam hubungan organisasi dengan masyarakat setempat bagi menjayakan program-program perhubungan komuniti dari peringkat awal perancangan sehingga tercapai matlamat kempen. Seterusnya, memastikan kejayaan dan keberkesanan program perhubungan komuniti dengan penyusunan strategi dan taktik digunakan oleh perhubungan awam. Objektif kempen. Yang pertama, meningkatkan tahap kesedaran di kalangan masyarakat tentang pencegahan COVID-19. Yang kedua, meningkatkan pemakanan kesihatan dan kesejahteraan kanak-kanak melalui cara pemakanan yang lebih baik dan mengambil langkah-langkah kesihatan yang lain seperti kebersihan. Yang ketiga, mempertingkatkan tahap kesedaran di kalangan masyarakat tentang masalah obesiti dan mendidik mereka tentang kepentingan bersenam. Yang keempat, mewujudkan kesedaran tentang makanan dan kebersihan peribadi di kalangan pengendali makanan dan minuman. Tujuan organisasi adalah cara yang boleh dilakukan organisasi untuk berkomunikasi
secara efektif dalam menganjurkan program perhubungan komuniti atau iaitu yang pertama melibatkan golongan atau kumpulan berpengaruh dalam aktiviti perhubungan komuniti. Program perhubungan komuniti perlu memupuk hubungan baik di antara ketua komuniti dan ahli-ahlinya. Dan yang kedua, menggalakkan penyertaan daripada ahli komuniti dan khalayak. Setiap komuniti perlu menyertai program yang dilaksanakan bersama-sama. Tujuan kempen. Kempen adalah satu usaha yang dirancang untuk pelbagai tujuan. Ditujukan kepada sasaran di pelbagai peringkat dan lapisan seperti di bandar dan di luar bandar. Lelaki dan wanita, orang dewasa, kanak-kanak dengan matlamat untuk cuba mempengaruhi individu, kumpulan kecil dan besar serta keseluruhan masyarakat. Antara tujuan lain kempen adalah yang pertama, meningkatkan status kesihatan dan kualiti kehidupan masyarakat ke arah kehidupan yang sihat dan produktif. Yang kedua, untuk meningkatkan dan mengekalkan kesihatan fizikal, mental dan sosial sesebuah keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, mengurangkan kejadian penyakit berjangkit yang boleh membawa kematian. Skop. Kempen ini hanya dihadkan kepada peranan perhubungan awam dalam program-program perhubungan komuniti. Walaupun unit hal ehwal awam banyak menjalankan program-program lain, butiran maklumat yang diperolehi menyatakan pernyataan, pendapat, pandangan dan pengalaman yang dilalui oleh mereka yang terlibat dalam perhubungan awam yang berperanan dalam program-program perhubungan komuniti. Di samping maklum balas yang diperoleh daripada wakil penduduk yang menyertai program, kesimpulan yang akan dibuat nanti adalah tidak melebihi apa yang ditemui melalui kaedah pengutipan data yang telah ditetapkan. Responden merupakan punca maklumat kepada pengkaji secara langsung. Pengkaji perlu mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengatasi kelemahan yang ada. Assalamualaikum, saya Muhammad Nabil Fikri bin Ahmad, nombor matrik 266935. Punca maklumat. Yang pertama, lawatan ke lokasi di mana kumpulan sasaran komuniti di kampung dikenal pasti. Yang kedua, penerangan daripada ketua kampung atau ketua komuniti. Yang ketiga, tontonan dan bacaan mengenai aktiviti golongan komuniti setempat melalui media massa dan media elektronik meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab kepada golongan sasaran. Kaedah. Penilaian program seringkali dilihat sebagai suatu kemestian bagi sesebuah organisasi yang ingin melihat kebaikan dan kelemahan aktiviti yang dilaksanakan. Terdapat organisasi yang menilai program sama ada di peringkat awal, pertengahan atau di akhir suatu aktiviti. Kaedah pengumpulan data seperti temu bual, soal sidik, senarai semak, analisis dokumen dan pemerhatian seringkali memberi data yang berguna dalam bentuk atau perspektif yang berbeza mengenai masalah perhubungan awam. Pertama, apakah pengaruh positif dan negatif yang beroperasi? Siapakah yang terlibat? Bagaimanakah mereka terlibat dan menerima kesannya? Yang kedua, matlamat perancangan program. Apakah situasi yang diinginkan? Yang ketiga, publik sasaran. Siapakah dalaman dan luaran yang perancangan perlu memberi maklum balas, jangkaui dan babitan. Yang keempat, objektif. Apakah yang perlu dicapai oleh setiap publik demi merealisasikan matlamat program. Yang kelima, strategi tindakan. Apakah perhubungan yang perlu dilakukan untuk mencapai perkara-perkara yang dinyatakan dalam objektif. Yang keenam, strategi komunikasi. Apakah isi mesej yang hendak dikomunikasikan untuk mencapai objektif? Apakah media yang paling sesuai untuk menyampaikan mesej kepada publik sasaran? Yang ketujuh, strategi pelaksanaan program. Siapakah yang akan bertanggungjawab untuk melaksanakan setiap tindakan dan taktik-taktik komunikasi? Apakah atur cara dan penjadualannya? Berapakah kos program tersebut? Yang ke-8, rancangan penilaian. Bagaimanakah hendak mengukur hasil dan ditentukan dalam matlamat dan objektif program?
maklum balas dan ubah suai program. Bagaimanakah hasil penilaian yang dilaporkan kepada pengurus program dan bagaimanakah ia dikaitkan dengan pelaksanaan taktik program? Okey. Terdapat beberapa komponen yang boleh digunakan untuk menilai kesan sesuatu kempen sosial, iaitu tahap penerimaan mesej di kalangan kumpulan sasaran dibuktikan dengan data yang diperolehi secara kualitatif, signifikasi kempen terhadap masyarakat umum, efisiensi dari segi kos dan penggunaan sumber, kemampuan memberi kesan dari segi sosial dan psikologi, dan dapat mencerminkan nilai matlamat yang ingin dicapai. Assalamualaikum, saya Nurul Ain binti Abdul Rahim, nombor metrik 266972. Saya akan berdasarkan tentang strategi tindakan. Prosedur kerja kempen. Pra-kempen menentukan skop dan tujuan kempen sebelum sesuatu kempen dijalankan. Jawatan kuasa kempen perlu menentukan skop, tujuan dan matlamat kempen. Semasa kempen, aktiviti kempen mestilah dilaksanakan mengikut jadual pelaksanaan yang telah ditetapkan. Sebarang perubahan perlu dimaklumkan kepada jawatankuasa kempen. Pasca kempen, penyelaras kempen perlu memastikan kesemua mesej dan fakta kempen telah disampaikan mengikut pelan dan strategi yang telah ditetapkan. Pengurusan rekod, penyelaras kempen perlu memastikan setiap aktiviti kempen kesedaran awam direkodkan menggunakan borang rekod kempen. Bagi setiap aktiviti kempen yang melibatkan pertemuan langsung dengan kumpulan sasar, borang soal selidik kempen kesedaran awam perlu diisi dan dianalisis. Analisis kempen perlu dilakukan untuk menilai keberkesanan kempen secara keseluruhan. Strategi komunikasi. Terdapat kaedah-kaedah kempen kesedaran awam yang digunakan untuk menyampaikan maklumat dan informasi kepada golongan sasar. Antara kaedah kempen yang boleh digunakan ialah melalui media elektronik, melalui media cetak, melalui taklimat, syarahan seminar, melalui khidmat nasihat, melalui pesanan ringkas dan melalui kaedah-kaedah lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mat Zaidi bin Othman, nama metrik 266918. Strategi tindakan pelaksanaan melalui program. Berikutan pandemik virus corona 2019 iaitu COVID-19 yang melanda masyarakat serta ketidakseimbangan kesihatan komuniti sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dan selepas tempoh tersebut, adalah penting untuk kita menyedari tentang impak psikologi atau kesihatan mental komuniti serta kesihatan tubuh badan. Berikut merupakan aktiviti-aktiviti yang dijalankan sepanjang program kesedaran kesihatan awam. Pertama, program intervensi iaitu program tekanan holistik. Satu program yang dijalankan untuk mendidik komuniti mengenai bagaimana untuk mencegah dan menghadapi tekanan. Yang kedua, program intervensi cabaran loss to win. Loss to win itu cabaran kurangkan berat badan. Yang ketiga, latihan penyediaan makanan sihat. Latihan ini disediakan untuk para tukang masak, iaitu kantin, tukang masak kantin dan juga peniaga kedai makan. Yang keempat, kuis kesejahteraan sebagai cara menarik untuk menguji pengetahuan mengenai kesihatan dan pemakanan. Yang kelima, larian kesejahteraan, wellness run. Aktiviti ini menggalakkan gaya hidup sihat dan juga aktif serta dapat melibatkan diri dalam aktiviti fizikal, menguji prestasi dan stamina sendiri, di samping memenangi hadiah dan bersosial. Yang keenam, ceramah kesihatan dan pemeriksaan kesihatan. Beberapa ceramah dia mengenai diabetes, darah tinggi, penyakit jantung, kanser dan COVID-19 adalah untuk mewujudkan kesedaran di kalangan komuniti. Yang ketujuh, kempen menerima darah. Dia ni diwujudkan untuk kesedaran ini di kalangan komuniti adalah amat perlu bagi menyediakan penerimaan darah ini sebagai satu tanggungjawab dan kebudayaan seluruh masyarakat. Yang ke-8, pertandingan melukis dan mewarna. Aktiviti ini juga memberikan kanak-kanak pengalaman untuk membina serta mengembangkan kreativiti, mengenal warna dan membantu meningkatkan fungsi diri. Perancangan aktiviti yang dirancang. Perancangan aktiviti yang dirancang adalah untuk memastikan struktur pelaksanaan teratur dan berjalan lancar sepanjang aktiviti dan program. Pagi, saya Charlie Edi Kindi, nombor metrik 266913. Okey, seterusnya rancangan penilaian. Rancangan penilaian ini akan memberikan jawapan kepada soalan mengenai keberkesanan
setiap langkah yang diambil seperti ketetapan pemilihan layak sasaran, pembentukan mesej, pemilihan media dan lain-lain lagi. Contohnya, yang pertama pemantauan. Pemantauan misalnya sekiranya mesej yang dibentuk tidak bersesuaian atau media yang dipilih tidak cekap, maka untuk mengelakkan keseluruhan perancangan gagal, pemantauan boleh dibuat sama ada melalui pemerhatian ataupun dokumen-dokumen yang sedia ada. Yang kedua pula, postmortem. Perancang program akan mengedarkan borang soal selidik kepada layak sasaran bagi mendapatkan maklum balas mengenai perancangan dan perjalanan program. Contohnya, sampel rawak mudah ialah satu teknik pensempelan yang paling asas dan sesuai. Jumlah unit yang diperlukan untuk mewakili populasi dipilih secara rawak dan setiap unit mempunyai peluang yang sama untuk dipilih. Dalam pendekatan kuantitatif, kaedah pemerhatian berstruktur akan diaplikasikan bersesuaian dengan objektif dan skop kajian. Yang ketiga pula, analisis data kuantitatif. Analisis data diartikan sebagai kebolehan mengolah data untuk menjadi satu bentuk maklumat yang mudah difahami dan bermanfaat untuk menjawab segala persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang berkaitan dengan kajian penyelidikan. Tujuan analisis ini ialah adalah bagi memudahkan pengkaji serta penyelidik lain memahami data yang telah dikutip dan yang dipersembahkan dalam analisis tertentu. Kesimpulan, pengurusan organisasi perlu membuat penilaian berterusan dengan menambah baik amalan komunikasi yang diamalkan, membentuk pasukan bertugas untuk memastikan setiap langkah dalam pelaksanaan strategi komunikasi yang digubal sentiasa disedia. Penyeliaan boleh dibuat secara bulanan, suku tahun atau secara tahunan. Pengurusan organisasi hendaklah mendokumentasikan segala langkah-langkah dalam bentuk penulisan atau dipiawaikan. Dengan kaedah ini, ianya akan dapat menjadikan satu panduan kepada setiap orang yang terlibat dalam mempertingkat kemahiran berkomunikasi. Di samping itu, melalui usaha ini, ia akan menjamin usaha kerja komunikasi dilaksanakan dengan berkesan dan cekap. Seterusnya, ini akan memberi kepastian kepada pelanggan bahawa perkhidmatan yang ditawarkan oleh organisasi memenuhi kehendak serta keperluan mereka. Kaedah Sistem Pengurusan Kualiti MSISO adalah kaedah yang terbaik bagi menjamin usaha penilaian berterusan.